Saudara share dulu. Nampak tamu saya, nanti baru saya akan perkenalkan. Buat masa sekarang rahsia siapa dia. Share dulu, dapat 300, baru saya akan buka mulut siapa tamu saya. Dan saya juga akan buka mulut sebab saya dah setengah jam tengok benda ni. Okay, jadi saudara pun tahu bahawa tamu malam ni belanja saya Char Kway Teow. Seperti mana poster yang naik, saudara tahu tamu malam kita adalah seorang usahawan. Banyak kita akan kongsi dengan dia. Saya rasa banyak benda, terutama anak muda, sila invite saja semua anak muda. Siapa yang saudara rasa memerlukan sedikit aspirasi, sedikit dorongan, sedikit kata-kata semangat atau pedoman untuk memulakan kerjaya perniagaan COVID-19 ni. Bermula 15 hari bulan November, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa baru saja mengumumkan sesiapa saja boleh berniaga di Kuala Lumpur dengan memohon lesen di online saja. Ini adalah berita hari ini, berarti selepas ni saudara nak belajar, tapi jangan terekam je. Ini ada orang lama akan ajar kita kerana beliau punya banyak pengalaman dan beliau tahu cara mana memulakan perniagaan, terutama tentulah apabila mudah berniaga, semua orang nak terjun dalam industri makanan. Tapi tolong jangan buat laksa yang saya bubuh ikan pun hidup dalam laksa tu. Bulan Ramadan selalu berlaku. Jangan buat kuih pau balik rumah saya confuse sama ini kuih pau atau kari pap. Jangan buat kari pap sampai saya confuse ini kari pap ataupun ubi rebus. Pastikan berniaga tu berniaga betul-betul. Chef akan ajar nanti displaynya. Share dulu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka bersama kami dengan story mengenai tragedi tsunami Aceh. Saya mengimbau kembali 8 kali perjalanan saya dalam tempoh 52 hari pertama apabila Aceh dilanda tsunami pada 26 Disember 2004. Saya berada di sana pada sekitar 29 atau 30 hari bulan Disember, dan selama 52 hari hinggalah pada penghujung bulan Februari saya kembali ke tanah air secara berulang-ulang. Boleh tengok video tu. Mahfuz mungkin dah load di YouTube dan saudara boleh tonton juga daripada playback kami. Terima kasih juga pada mereka yang lock tadi sekitar 40 barang. Menarik betul. Saya ingat hari ni tak ada orang nak tembak barang kencang. Saya test saja. Dah sekali barang kencang dah tak ada malam. Sebab sharpshooter semua turun petang untuk shoot tadi. Mereka shoot kebanyakannya sampailah item yang paling mahal adalah RM650. Sehelai Momotaro. Yang lain habis dia orang belasah tuan-tuan. Big E Japan, Big E US pun dia orang tala habis. Malam ni tinggal sikit je. Tapi kita akan tetap naikkan item. Ada juga item daripada seller. Berapa number saya untuk kita boleh 282, 18 orang lagi barulah saya akan minta tamu bercakap, dan tamu malam ini akan berkongsi kisah perjuangannya memulakan kehidupan baru sebagai peniaga dan bagaimana dia memberitahu bahawa apabila ditutup pintu kerjaya, Tuhan bukakan pintu perniagaan, barulah hari ini dia tahu bahawa pintu itu sepatutnya dia masuki lama dulu. Ini saya kata bahawa tidak ada pun apa yang disebut sebagai dalam hidup ini adalah musibah kecuali ia adalah jalan untuk membuka pintu yang baru. Apabila seorang sesat jalan, maka baru dia carinya jalan yang lurus. Ini dia bagi cerita orang-orang yang sesat jalan. Sufi mengatakan kamu hanya kenal jalan yang lurus apabila kamu telah sesat jalan. Ini saya nak cerita pada saudara bagaimana abang ni bercerita pada saya barulah hari ini dia tahu bahawa pintu yang dibuka hari ini adalah pintu yang sepatutnya dia masuki 20 tahun dulu. Apabila berlaku bencana COVID-19, barulah abang ni tahu bahawa dirinya menjadi peniaga kerana terpaksa memulakan kehidupan sendiri, bukan lagi terpaksa. Tetapi dia kata nasib baik Allah tunjukkan sekarang, kerana inilah yang sebenarnya dia inginkan buat 20 tahun dulu. Bekerja sendiri, menjadi tuan. Okey, dah ada 300? Okey. Abang perkenalkan nama dulu bang. Abang ceritalah sikit, tengok kamera cerita. Saya orang lama ni. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hamidi bin Yaakob, berumur 40 tahun. Boleh panggil saya Chef Mehdi lah. Berpengalaman di bidang perhotelan ataupun kulineri selama 23 tahun. Biasalah hotel, restoran, clubhouse, catering, semuanya saya masuklah untuk mencari pengalaman, dan juga ada sedikit ke luar negara lah. Alhamdulillah. Untuk mencari pengalaman sebenarnya. Ke mana dah Chef? Saya cerita yang pendek lah, saya di Arab Saudi. Saya di Riyadh. Di Riyadh. Ini pengalaman Chef, kami tak ada bual apa pun tadi, cuma saya cuma dengar bila nak start ni Chef datang, dia sangat bersedia sebab Chef sangat menghormati majlis sebab dia rasa macam live TV, be careful, proper, ready, dia pun masak siap-siap. Dia masak yang pertama saya dah belasah makan. Dia masak lagi ni sekarang dia masak saya pun nak belasah lagi. Saya tak tahu nanti lepas ni kita akan cerita tentang menunya dulu. Cuma saya nak minta Chef cerita sendiri Chef, apa yang Chef rasa untuk penonton malam ni, terutama saya nak beritahu dekat Chef ada 700,000 orang kehilangan kerja. Tadi dibangkitkan di Parlimen oleh YB ke Menteri Pengajian Tinggi, ada 300 ribu anak muda kita yang graduate
tahun ni dan akan masuki pasaran kerja. Campur pergi sana, campur pergi sini, ada 1 juta tenaga, iaitu yang baru mencari kerja 300,000, yang hilang kerja 700,000. Tapi mereka terpaksa restructure perniagaan juga, mungkin mencapai 3.6 juta orang. Berarti kita sedang bercakap bahawa hampir 5.5 juta orang dalam negara ini sedang mengalami hidup yang up and down. Apa yang Syekh boleh bagi kata-kata, kerana Syekh memulakan sesuatu ketika Syekh juga berada dalam up and down. Okey. Kita bermulakan dengan ni lah. Sebenarnya impact bagi mereka yang bekerja di hotel, impact dia terlalu besar dengan pandemik COVID-19 inilah, COVID-19 ni. So dia dah kacau orang kata apa, ekonomi orang tu sendiri. So bagi saya benda tu, kalau macam saya lah di bidang kulineri tak ada masalah sebenarnya. So kita boleh memulakan sesuatu yang baru untuk kita bangkit semula. Pasal kadang-kadang musibah yang berlaku ni pun ada sebab. Ada sebab kenapa Allah SWT tu jadikan perkara ini. Mungkin kita boleh merubah cara kehidupan kita daripada kita bekerja dan membuat perniagaan kita sendiri. 23 tahun apa yang Syekh buat sebelum Syekh bertukar menjadi peniaga kopi goreng? Kita mulakan 23 tahun. Kemudian daripada 23 tahun macam mana Syekh rasa syarikat ditutup, dan kemudian Syekh keluar, macam mana Syekh mengecari kekuatan daripada bekerja di bilik apa kita panggil bilik masak yang hebat-hebat ni, dan Syekh terpaksa memulakan hidup sebagai peniaga, dan hingga hari ini Syekh merasa proud menjadi seorang usahawan. Okeylah. Kalau nak ikutkan kita punya pengalaman tu, sedih dengan apa yang berlaku sekarang. Pasal apa? Ialah kita selama, macam saya, pengalaman saya daripada bawah, daripada komis, daripada kitchen helper, sampailah satu tahap tu saya diberi tugasan, yakni chef de cuisine, Malay food, chef de cuisine, ketua, kira ketua lah tu, ketua untuk makanan Melayu. Ya. Sampai satu tahap tu, apabila berlakunya perkara macam ni, yang COVID-19 ni, cukup besar sebenarnya kesan dia. Dia mula terkesan bila pula kemudiannya Syekh tahu kata syarikat Syekh tak boleh survive, dan syarikat kata dia terpaksa melepaskan pekerja yang teruk. Dia sebenarnya benda ni diorang dah dapat tahu lama kan, sebelum kita nak lockdown dulu. Daripada segi sales department, contoh macam function terpaksa diorang cancel. Pasal pandemik ni cukup bahaya kan, cukup berbahaya bagi diorang lah, kena ikut SOP yang ditetapkan macam yang sekarang yang kita hadapi lah. So sekarang ni bagi saya, kepada di luar sana yang mana kehilangan kerja, kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Contohlah macam saya, bagi saya cukup kesan lah sebenarnya dalam hati ni. Memang bila kehilangan kerja tu, memang dalam itulah sumber pendapatan kita untuk menyara keluarga kan. Apabila berlaku sesuatu macam ni, memang sedih sebenarnya. Tapi sebenarnya kita boleh melonjak ke satu era yang baru untuk kita membuat satu perubahan tentang pada diri kita sendiri sebenarnya. Bila Syekh dah mula kehilangan kerja kan, yang pertama apa berlaku kat Syekh dari segi emosi, betul macam mana Syekh berfikir nak mengatur hidup baru, macam mana Syekh hasut? Boleh Syekh detailkan supaya mereka yang sekarang ni berada dalam konflik yang sama boleh menggunakan step tu sebagai langkah untuk mulakan perniagaan baru? Okey, sebenarnya kesan kehilangan kerja tu untuk yang first minggu yang pertama tu agak terkesan sebenarnya. Agak dirasai lah. Yalah, kita dah kehilangan kerja kan. Lagi-lagi tempat kerja kita masuk tu baru. Tempat yang kita baru masuk. So agak terasa sebenarnya. Pasal apa? Kita memang tahu kita boleh buat apa sahaja. Tapi perasaan takut untuk buat sendiri tu tetap ada juga sebenarnya. Selama bertahun-tahun kita bekerja, kita dah tahu dah. Okay, bulan ni gaji kita masuk berapa. So kita dah tahu dah. Berbeza dengan apa yang kita buat, yang sekarang kita buat, dia tak menentu. Tapi alhamdulillah, boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Sebenarnya daripada dulu patut kita kena buat. Syekh mulakan bila perniagaan ni? Saya sebenarnya mulakan perniagaan ni, saya cuba-cuba permulaan dulu pada tahun lepas, bulan Ogos. Ogos, okey. Saya cuba, saya jual, cubalah saya berbincang dengan ni lah, orang yang banyak membantu saya, isteri saya sebenarnya. Alhamdulillah. Dia banyak support. Okey. Lagi-lagi kisah pengalaman saya memang banyak kerja. Hotel, restoran,
club apa semua, dia oversee. Sampailah saya kena tipu. Pernah ditipu oleh satu company ni. Saya dapatkan dia punya kontrak. So bila dah dapatkan dia punya kontrak, so kita senang cakap lah, is play game lah sebenarnya. Dia buang saya dengan pekerja-pekerja saya sekali. Tapi tak apa, kita ada pengalaman, so kita boleh cari balik, dapat. So kita dah keluar pada tu, kita boleh dapat balik cari kerja hotel. Dan bila dapat cari kerja hotel, so bila dalam pada masa yang sama, pandemik pun berlaku. So dah nampak lah benda ni memang pelancong kita ni Malaysia ni memang harapkan pelancong daripada China, Vietnam kan, Indonesian. So memang pelancong memang ramai lah dekat Malaysia. Itu yang support sebenarnya hotel-hotel yang ada dekat Malaysia ni, restoran yang ada dekat Malaysia ni. So kita berbalik kepada apa yang saya cakap tadi tu, saya kehilangan kerja, memang kita terasa lah sebenarnya. Yang seminggu yang pertama tu memang rasa dia tu memang pedih lah, sedih lah. Memang dah hilang sumber pendapatan. So nak buat macam mana? Orang pun tak nak ada kerugian yang besar. So dia terpaksa close dia punya hotel tu untuk itulah, tak nak ada kerugian dekat situ. Saya dah tak masuk. Pasal hotel ni dia mengharapkan pada bilik. Bilik ada orang adanya bilik, jalanlah restoran tu. Okey. Berapa lama Chef start mula? Mula-mula macam mana idea kan, bila tengah murung, tengah sedih, macam mana Chef boleh berfikir kata jom mulakan? Okey, sebenarnya kuitiau ni basah dan juga kering sebenarnya masa saya zaman bekerja lagi. Boleh katakan 4 tahun yang lepas lah. So saya createkan satu benda ni untuk saya buat perniagaan sendiri. So saya olahkan dia punya resepi sos dia yang basah dengan yang kering ni. Saya macam mana kita olahkan jadi yang terbaik lah sampai yang ada sekarang ni, sampai diterima oleh masyarakat di Rawang khususnya. Chef berniaga di mana? Anda mungkin dapat nombor telefon Chef, tapi tentu anda nak Chef kata dia tak berapa dalam COVID ni, dia lebih ambil banyak order. Order dia ambil take away. Kerana nak mengelakkan orang berhimpun, walaupun dia tahu kata dia pernah buka 5 meja, lepas tu orang datang keluar dan keluar masuk maksudnya akan ada bisnes yang baik kalau dia meniaga meja, tapi dia masih lagi berfikir kata menghormati PKP, dia ingin menyumbang untuk tidak menambah buruk kali keadaan PKP, jadi take away. Chef berniaga di mana? Saya berniaga di Taman Desa Mas, Bandar Country Home Rawang. Taman Desa Mas. Di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk. Di bawah nama apa dan di mana tempat dia? Nama gerai saya ni Cha Kuitiau Chef Medi, beralamat di 1/5 Taman Desa Mas, Bandar Country Home. Okey, siapa yang main belah Rawang Country Home, Chef akan menanti anda sentiasa untuk saya dah makan benda ni tadi, tapi saya cakap dengan Chef, saya akan belasang lagi sekali sebab kotiau ni sedap, dan kebetulan Cha Kotiau adalah favourite saya. Saya akan makan untuk saudara tengok betapa sedap, dan dia lebih lagi adalah cili ni sebenarnya. Saudara nampak mudah je, tapi dia mempunyai resipi dan dia mempunyai cara tersendiri. Tak semua orang boleh hasilkan ciri yang rangup, tidak dimasamkan oleh cuka, tapi tak hilang pedasnya. Tapi pedasnya masih ada, rapuhnya masih ada. Saya akan makan sekejap lagi untuk tengok saudara percaya. Kalau jual jin saya pegang. Kalau promote food saya kena makan. Itu buat macam mana tugas joki. Bukan saya suka-suka nak makan, tapi ini tanggungjawab mesti dilaksanakan. Kalau tak laksanakan, ini berarti saya tak bertanggungjawab. Okey Chef, tapi macam mana pun Chef, saya akan makan dan Chef cerita. Saya nak sekarang ni Chef bagi dorongan pada saya mendengar macam ni cerita. Saya tak boleh lupa hari orang memaki hamun pada hari perbelanjaan, pada hari bajet dibentangkan. Saya tengok orang maki macam-macam kerana tak berpuas hati, tak dapat KWSP 10,000 dan dia meninggalkan kesan psikologi dengan untuk saya faham bahawa kalau diberi peluang paling banyak benda yang akan orang tuturkan isi hatinya maki hamun. Tapi saya minta Chef datang untuk bercakap bahawa tak guna kita maki dan marah orang. Bagaimana nak memulakan. Jadi bila Chef sambil saya nak belasah makan, Chef kuliahkan sekejap bahawa maki, salahkan orang, blaming is late already. Tak ada siapa pun akan dapat bantu kita kalau kita mengharap, berarti harapan tu dah tak ada. Bagaimana nak mulakan satu Chef, saya cerita dari segi modalnya, apa yang patut ada, jangan lambat banyak duit, macam mana nak kontrol, jaga food, jaga klien. Kita dalam keadaan masalah, jangan naik angin bila klien datang. Saya cerita, saya akan makan. Dan Okey. Untuk memulakan sesuatu perniagaan tu, kita kena tahu apa yang kita nak buat. Kita kena tahu apa yang kita nak jual. Contoh macam saya ambil contoh sebagai kuitiau ni lah. Kita sebelum kita jual ni, kita kena tahu dia punya kos dia berapa. Berapa yang kita perlu guna, berapa yang kita perlu keluar, berapa keuntungan dia.
Daripada situ baru kita boleh jual produk kita. Kos tu begitu penting dalam sesuatu perniagaan. Kalau tidak, kita jual, kita tak tahu kos dia berapa, so kita akan jadi rugi macam tu. Kita tak nampak duit tu pergi mana. Memang orang nampak ramai customer datang, tapi tak ada keuntungan. Betul. So kita nak benda ni, kita berniaga ni nampak impact keuntungan dia sebenarnya lebih baik bekerja sendiri daripada kita bekerja dengan orang sebelum ni. Okey. Chef, target berapa pack sekarang satu hari? Okey, sebenarnya untuk permulaan contoh macam kuitiau ni saya cakap, saya berkongsi kepada semua. Sebenarnya modal dia boleh katakan, kalau kata sekarang ni lah berlaku pandemik ni, banyak lah dia punya dengan anggaran dia. Tapi sebenarnya saya menghabiskan sebanyak RM500 sahaja untuk mulakan perniagaan ni. Dia punya kemah, meja, dapur, dia punya bahan asas untuk sos, kicap-kicap saya ni yang saya sediakan. So semua total saya keluar dalam RM500. Take away bukannya kita duduk dalam untuk orang duduk situ table makan semua So yang take away. So saya memulakan RM500. Alhamdulillah selama setahun saya dah jalankan bisnes ni. Sambutan bagi saya di luar dugaan. Termasuklah dengan function ada function di luar. Contoh saya ambil yang paling besar di Ampang satu kedai emas ni, dia buat promotion dia. So 5 hari saya di situ, dia ambil dengan saya 3,000 pack sehari. 600 sehari. Tapi sebenarnya lebih. Sebenarnya memang lebih. Bukan 3,000. Dalam lebih kurang 4,600 macam tu. Untuk pack 4,600 pack. Walaupun chef ni banyak menu yang chef main, tapi chef pilih kuitiau, kenapa? Kenapa saya pilih kuitiau? Pasal ini yang saya saya ni, kita sebagai chef, kita baik dengan supplier tau. Di hotel salah satunya di hotel di Kuala Lumpur lah, di Bukit Bintang. Salah satu so saya ada kenal seorang pengusaha sate ni. Saya memang respect lah. Dia punya bisnes pun memang alhamdulillah lah, boleh katakan memang berjaya lah. Dia penjual sate. So saya dalam pada masa sama yang bekerja, so saya curi ilmu meniaga. Meniaga ni sebenarnya kena belajar. Kita bukan terus buat. Kita kena belajar selok-belok. Bila bekerja ni lain. Yang meniaga ni sebenarnya lain, tak sama dengan apa yang kita buat. So kita kena belajar. So saya banyak bertanya, mula saya memang banyak tanya orang, kau buat macam mana, you buat, macam mana you jalankan perniagaan. So sedikit sebanyak saya akan dengar pengalaman daripada mereka. So saya ambil sebagai inspirasi lah sebenarnya. Ramai sebenarnya. So saya bertekad. Benda ni cerita dia dah 10 tahun dulu. So dia datang jumpa saya balik. Dia ingatkan saya balik apa yang saya dah cakap kat dia. Saya dah cakap kat dia, dia jual sate lah. Pak Din, dia cakap kan, doakan saya supaya saya satu hari nanti boleh jual noodle, saya cakap. Inilah saya buat sekarang. Sebenarnya keuntungan dia ada banyak, cukup banyak. Dengan modal yang sedikit, so kita dapat pusingan modal dia. Keuntungan dia tu memang bagi saya, sepatutnya saya dah berniaga benda ni dah lama lah. Sepatutnya lah saya berniaga benda ni dah lama lah. Tak boleh tunggu ketika masalah datang baru dah nak anggap kata terpaksa Yes. Sebenarnya kita kena ambil peluang. Sebelum pandemik ni berlaku pun kita kena ambil peluang sebenarnya. Mungkinlah kekangan kerja saya dulu agak terbatas. Pasal saya lebihkan di tempat kerja, contoh di hotel, saya banyak masa di sana lah. Saya banyak masa di tempat kerja daripada di rumah sebenarnya. Tapi bila sekarang ni baru saya dapat tahu apa itu kehidupan. Itu penting lah. Apa itu kehidupan dengan keluarga? Anak-anak chef berapa anak? Saya ada 4 orang anak, semuanya perempuan. Yang paling besar semua kecil-kecil lagi, jangan siapa nak PM tanya hantar belanja, bukan masa dia. So dia yang paling besar umur dia 7 tahun lah. So saya bila dah berlaku kes pandemik macam ni, saya rapat dengan anak-anak saya rapat dengan orang, saya memahami. Ada hikmah jugalah apa yang berlaku sebenarnya. So dalam masa sedikit sebanyak tu, apa yang kita buat ni sebenarnya kita kena bersyukur lah. Kita kena bersyukur lah. Chef, apa benda kita buat kita akan berkait dengan customer. Customer ni banyak kadang-kadang.
Ada orang kata customer is always right. Taklah selalu betul. Tapi prinsip kan falsafah dia, customer is always right. Falsafahnya. Soal dia benar dia salah itu selagi kita peniaga, macam mana chef manage tapi chef nampak cool. Tapi macam mana chef manage kata servis? Saya ceritakan pengalaman saya. Sebenarnya saya ni bila di dapur, saya ni suka menjerit. Memang orang kata apa, saya ni panas baran. Tapi dalam pada masa yang sama saya belajar untuk tenangkan diri. Kita dah meningkat kan. Belajar untuk tenangkan diri. Pasal apa? Benda tu saya akan gunakan sekarang ni lah. Saya akan gunakan. So untuk customer yang saya hadapi sekarang ni, contoh macam customer ni dia tak sama tau. Ada dia ni rasa masin. Ada dia ni rasa manis. Ada dia ni rasa tak sedap. So saya, apa yang saya ambil inisiatif saya, memang apa komplain daripada dia saya terima. Kalau perlu ganti, saya akan ganti. Saya akan ganti. Pasal apa? Contoh saya makan ni saya sajalah kata bos, saya makan separuh ni. saya tak boleh habis tapi tak sedap. Tapi produk kata apa? Ganti Saya akan ganti. Bagi saya bukan saya sebut dekat situ customer is always right, bukan. Bagi saya kena jaga dia. Pasal apa? Dia akan datang selepas pada ni balik. Itu antara servis yang akan menyebabkan customer loyal pada kita. Kita kena servis memang diterapkan lah. Terutama contoh macam saya masak satu-satu kuitiau ni. Saya tak masak kalau ada orang contoh order 2, saya tak masak sekali 2, saya akan buat satu-satu. Tetap akan buat satu. Dan saya bersyukurlah customer saya semua memahami dan diorang sebenarnya suka bila saya buat macam tu. Kerana apa? Show saya dekat situ. Api lah, lambung kuali lah, kita panggil wok performance ada diorang performance. suka. Diorang lebih kata tak apa, saya lagi suka macam ni. Kebanyakan lambung, api, macam-macam skill yang kita guna, kita keluarkan. So untuk customer yang adalah customer yang cerewet. So macam tu lah istilah dia, saya ambil. Kita kena ambil komen daripada dia. Untuk kita pergi lebih jauh, kita kena betulkan terima kasih. Kita kena betulkan apa kesilapan kita. Kita tak boleh kata yang kita ni semua betul. Faham. Kita kena ambil pandangan daripada orang ramai, pandangan orang sekeliling. Walaupun chef dah ada 23 tahun experience, dah masak di restoran sama, sampailah menjadi tukang masak di Riyadh, tapi still kena humble. Because komplain akan datang tanpa tengok kita punya track record. Tak ada istilah hotel-hotel. Kas klien dia akan cakap je, ini kurang ni, ini kurang tu, dan kita kena terima benda tu. Kena terima kenyataan dan kita kaji sendiri balik. Contoh macam saya untuk mulakan buat contoh yang basah ni kan. Yang food tasting ni sebenarnya orang yang pertama ialah keluarga saya. Siapa? Isteri saya. Kalau isteri saya tak ada, dia bekerja, mak mentua saya sendiri. Saya akan rasa banyak kali macam mana pun untuk mendapatkan satu benda tu perfect, ngam lah kita panggil kan. Dapatkan dia rasa yang betul-betul kukuh untuk kita sebelum kita jual ni. Saya akan dapatkan macam tu dulu. Saya bagi mak saya rasa, saya bagi ni saya rasa, sampai ada orang naik kenyang rasa tak cukup ni, tak cukup tu, tak cukup ni. Bukan kerana kita tak yakin, tapi sebenarnya kita bukan senang nak memuaskan orang. Apa ni, chef bagi tahu saya lagi di mana lokasi chef. Saya minta maaf lah, saya sebenarnya tak adalah sangat nak makan. Saya takut saudara terasa terliur. Saya jamah-jamah je. Saya jamah-jamah je. Tapi kalau saudara rasa nak jamah-jamah macam saya, chef, restoran yang mana ulang sekali, mungkin ada trafik yang baru. Saya sebenarnya tak ada selera pun. Saya jamah-jamah sebab menghormati tamu. Gerai saya di Jalan DM 1/5, Taman Desa Mas, Bandar Country Home, Rawang. Mohsin dah letak juga nombor telefon. Jadi anda boleh screenshot saja kalau saudara nak berurusan. Takut pergi nanti chef busy dan ada 50 60 customer, saudara tak nak tunggu, just call chef, malam nak pergi ambil pukul 9, saya nak 10 bungkus, tapau cross, ambil dan bawa. Sebab chef buat masa sekarang kerana PKP, chef tak buka meja kerana dia nak mengelakkan konflik apa semua. Jadi hanya take away. Kalau saudara nak buat majlis ke apa ke, saudara call je, sebab chef akan boleh masak untuk majlis yang saudara nak buat, tak ada masalah. Tapi saya bagi tahu pada saudara, saya dah makan yang kering tadi sebelum show. Sebab saya jamah-jamah je tengok dia masak, kesian lah pula tak ada orang teman dia, saya teman makan juga. Saya jamah lagi. Sekarang jamah-jamah pula sebab live. Dia macam ni tuan-tuan, bukan saja chef menghormati tamu. Saya bukan chef saja, saya menghormati chef, saya makan. Jaga hati orang ni kena tuan-tuan. Walaupun paling penting adalah makan.
Jadi saya makan, walau tak habis nanti dia jadi macam serba salah. Jadi saya kena habiskan. Okey, jadi janganlah kata saya pelantak ke apa. Anggap kata ni akhlak. Ni adab jadi joki. Jadi bila ada makanan, kena habiskan. Chef pun dah masak penat tadi saya tengok. Walaupun satu, tadi saya rasa ni saya jamah. Ada soalan. Antara kering dengan masak, mana sedap? Antara kering dengan basah. Okey. Sebenarnya kuitiau saya ni penerimaan customer. Ikut customer. Sebenarnya masuk ca kuitiau tu sebenarnya kering. Ca kuitiau goreng kering bukan basah. Kalau kuitiau basah is kuitiau basah sebenarnya. So masuk ca kuitiau ni kering sebenarnya. Okey. Inilah yang kita nampak ni kan. Ni sebenarnya nama dia ca kuitiau. Tapi benda ni mungkin orang yang tak memahami, dia tak tahu kan, tapi kita kena bagi penerangan. Dia macam menebas kubur, alang-alang bersih kuburnya. Macam tu kita kata adab. Saya belajar begitu. Kalau makan pun macam menebas kubur, biar bersih. Nampak ikhlas. At least saya jual kebanyakannya yang basah lah, yang orang popular. Yang basah. Ya, cukup murah. Udang 2 ekor, saiz L, 60-70. Kerang ada dalam 20 ketul. Dia ada pecah telur sekali dalam tu lah. Macam style saya masak, style Chinese and Malay combination. Saya punya cara masak. Okey. So RM7 saja. RM7 je. Tapi kebanyakannya orang tengok udang ni dia geram. Pasal apa? Dia kata udang ni besar. Ya, betul. So saya tengok kadang-kadang dia ambil makan package. Tuan Mazli. Bang, saya nak yang RM10. You nak udang ke? So saya tambah lagi. Dalam tu memang ada 2. So tambah lagi. RM7, saya tambah lagi 3. So dia jadi RM10. Silap saya tak minta tambah ni. Saya minta yang biasa. Tapi untuk pengenalan orang yang kering ni dia ada orang-orang dia yang tersendiri yang minta. Saya ada customer saya yang hari-hari dia beli. Hari-hari dia beli. Balik kerja dia pukul 7 ke pukul 8 mesti singgah. Saya tanya, bang, tak jemu ke bang? Dia cakap. Minta maaf adik. Aku cakap ni kau jangan terasa ke apa. Aku dah tak boleh makan tempat lain. Allah Akbar. Dia cakap, terima kasih abang. Maknanya okey lah, sedap lah, boleh makan. Terbaik, dia cakap. Okey lah. So, penerimaan yang kering ni, Alhamdulillah. Saya udang ya. Nak bezakan, nak tengok ibu jari saya je. Ni saya udang dia. Okey. Untuk saya memang favourite kering anak Nazum ni. Saya tangan ibu jari saya. Saya tak nak makan depan tuan-tuan, takut terliur. Tapi dah chef sebut udangnya 2 ekor. Saya terpaksalah makan seekor untuk tunjuk udangnya ada. Takut gambar tu kalau kata fake ke benda ni apa superimpose. Saya makan nak tunjuk kata memang udangnya real. Tapi katanya saya memang favourite kering sebab tadi sebelum live saya makan yang ni. Mungkin sebab saya dah dibesarkan di Pulau Pinang. Jadi bertahun-tahun duduk hostel USM tu inilah makan. Tapi saya rasa memang ini the best. Tapi terpulang, cuma saya tanya dah peribadi, dah tanya. Saya pun dah makan dua-dua, jadi saya jawab dengan ikhlasnya. Okey, chef, lagi tu saya nak bagi tahu tip pada chef. Untuk yang terakhir kerana chef chef 2 sesi. Tadi dia datang masak untuk sesi Mama Delight. Kita tahan dia lagi untuk malam ni. Saya nak minta chef share satu tip dia. Masak ni sedap kenapa? Okey. Sebenarnya ada chef, saya tengok orang. Tengok dia punya gini okey. Makan biasa-biasa je. Tapi saya ingat macam saya suka teh tarik dekat Malay Mansion yang dibuat oleh uncle. Siapa yang main Malay Mansion tahulah sarapan dekat teh tarik India tour dari Madras dia masak. Saya selalu menganggap kata sebab satu dia baik dengan saya. Setiap kali saya datang dia akan bual pasal family. Jadi saya katakan teh dia sebenarnya tarik, tehnya sedap adalah kerana peniaganya seorang ikhlas. Peniaganya lihat semua orang muda sebagai anak dia. Peniaga dia lihat semua orang yang ni macam keluarga dia. Jadi kalau saya pergi minum sarapan pagi dan pagi tak berapa sibuk, dia akan datang duduk berbual, tanya anak. Menjadikan setiap hari saya rasa kena pergi kerana itulah satu-satu token restoran yang ada perangai macam tu. Kalau saya pergi ke minum di Malay Mansion. Okey, sebenarnya Malay. Jangan Selangor Mansion malam. Dia Malay Mansion, kedai uncle yang menghadap ke teres ke bangunan Jalan Tar tu. Kebiasaan dia pakai janggut warna apa-apa. Selangor Mansion malam, Malay Mansion pagi. Dia jual kecil je kedai dia. Kalau Selangor Mansion dia tak sempat nak mesra, begini orang muka dia pun stres. Uncle tu kedai dia pagi, kursi tak banyak. Dan dia seorang yang sangat warak lah. Tu saya suka tu because dia bual pun.
Tuan, anak apa khabar? Dia boleh ingat pula tu anak saya tu hari universiti sudah selesai ke dia punya belajar. Dia tahu. Saya sebut. Jadi ini share cerita. Okey. Sebenarnya makanan yang kita nak buat ataupun sesuatu pekerjaan yang kita nak buat tu sebenarnya kita kena ikhlas. Membuat sesuatu benda yang kita nak buat. Contohnya dari lagi macam masakan ni kan. Kalau bekerja dengan masakan ni kan ibadah. So kita kena buat satu benda tu dengan ikhlas. Bermula dengan bismillah tu kan, berakhir dengan alhamdulillah. So tentang sesuatu makanan tu nak jadikan dia sedap, selain daripada ingredient yang kita dah tetapkan memang power lah kata. Okey, contoh macam saya kuah kuitiau saya kering dan masak ada 12 jenis ingredient dalam tu. Memang orang dengar pun orang biasa dengan kuitiau ni pun akan, kau pakai apa juga kan. Itu rahsia lah. Rahsia? Itu rahsia lah. So walaupun barang kita dah pakai cukup bagus, macam saya pakai barang yang kualiti. Kualiti yang maksud dia barang yang saya bagi satu contoh, macam oyster sauce. Saya pakai brand halal, saya pakai brand Panda. Satu tong tu sekilo tu dalam RM25 lebih kurang. Saya akan pakai brand tu. So itu main peranan, tapi yang paling utama keikhlasan dalam hati kita sendiri. Akan ada, memang boleh nampak. Kena buat. Chef lama masak saya tahu Kena. Bila tak ikhlas tu jahanam lah makanan tu kalau ikhlas tu alhamdulillah, walaupun terkurang sana sikit, ikhlas tu akan cover sedap makanan tu Ya. Terima kasih banyak Chef bagi mereka. Sekali lagi Chef akan promote tempat Chef dan juga nombor telefon. Mahfuz akan super nombor telefon Chef untuk saudara print screen kalau saudara nak berurusan nak lock kuitiau ni. Tak boleh lock sekarang sebab saya dah lock dua-dua. Saudara nak lock saya dengan print screen dan call Chef. Dan saudara boleh mengunjungi tempatnya kat mana Chef tadi? Di Jalan Desa Mas 1/5 Taman Desa Mas, Bandar Country Home, Rawang. Ini perjuangan orang yang apabila hilang pekerjaan dia tak panik, dia mulakan sesuatu yang baru, walaupun pada usia 40-an, tak takut. Dia tak takut untuk memulakan sesuatu yang baru. Tiada hari yang tidak terlambat. Masalah kata better late than never. Better late than never, ataupun Melayu kata tu, orang kata daripada terlewat biar ada mulanya. Daripada kita mengungut aku dah terlewat, no, biar ada mulanya. Walaupun pada usia yang dah beruban ke, berputih janggut, putih rambut ke, itu bukan tanda tua. Dia ada satu peribahasa mengatakan apa tanda-tanda orang itu muda? Apabila dia masih punya cita-cita. Apa itu tanda orang itu tua? Kalau dia berbangga dengan masa lalunya. Maksudnya ada orang 30-an Chef baru berjaya sikit. Aku dulu dah buat ni, itu tua dah tu. Tapi ada orang 50-an, 60-an, one day aku akan gini, aku sedang buat untuk dapatkan ini, itu muda. Sebab dia kata tanda-tanda melihat orang muda, tanda-tanda melihat satu orang itu masih muda, ada lihat pada kemahuan dan cita-citanya. Tanda-tanda orang itu telah tua walaupun muda, dia dikalahkan oleh halangan dalam hidupnya. Okey Chef Terima kasih banyak. Jumpa lagi. InsyaAllah. Dan Chef akan selalu datang kerana sebab ada Chef Is, dia orang sama-sama Chef, kita ada program masak. Dan saya sentiasa menawarkan diri Chef untuk berbakti pada Chef bagi menikmati makanan Chef ni. Ini saja, ini yang saya tawarkan, inilah sebagai kawan Chef. Tak ada benda lain saya nak tawar, tapi kalau tak ada orang, ingatlah saya selalu untuk rasa makanan, kerana saya akan sentiasa bersama Chef. Dalam memastikan Chef ada kawan dan ada orang yang ikhlas hati dia untuk makan. Sebab kalau tukang masak ikhlas, yang makan tak ikhlas, lain. Ini ikhlas jumpa ikhlas. Okey, kita ucap terima kasih dan kepada anda, support saja.